Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan sambung lagi pada dalam buku teks pada muka surat 23 ya. Jadi yang kali ini pada pelajaran minggu lepas kita belajar berkaitan dengan hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka kan. Jadi kali ini kita akan lihat pada muka surat 22 ya, berkaitan dengan bagaimana pengaruh undang-undang Laut Melaka dan Hukum Melaka menjadi rujukan kepada negeri-negeri lain. Contohnya macam ni lah, Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang 99 Perak. Okay. Undang-undang digubah untuk mewakili faham. Jadi kat sini dia terangkanlah bahawasanya waktu tu kan Melaka dia tengah maju. Jadi dia punya undang-undang diambil pakai oleh negeri-negeri lain. Okey, jadi contoh macam ni lah, kalau benda baik kita akan ambil sebagai rujukan lah kan. Okey, jadi di sini hukum kanun Pahang, di sini undang-undang 99 Perak. Jadi kita pergi kepada muka surat 23. Jadi dia cakap semasa zaman penjajahan, okey, jajahan Portugis dan Belanda di Melaka. Jadi kat sini kita faham Melaka ni mula-mula dia dijajah oleh Portugis, kemudian tukar pula kepada Belanda. Jadi undang-undang Islam semasa zaman penjajahan Portugis dan Belanda, undang-undang Islam boleh diamalkan. Okay, jadi orang putih ni dia datang, walaupun dia datang dia masih dia mengekalkan agama Islam. Kemudian selepas habis dijajah oleh Belanda, datang pula penjajahan daripada British dan seterusnya daripada Jepun. Jadi tetapi pelaksanaan undang-undang Islam dihadkan di negeri-negeri Melayu. Okey, zaman kita lihat kat sini iaitu zaman penjajahan British. Apa fungsi sultan pada waktu ini ialah sultan ni fungsinya sebagai ketua agama Islam dan istiadat Melayu di negeri masing-masing. Undang-undang Islam hanya digunakan dalam hal berkaitan dengan perlembagaan harta pusaka dan zakat. Jadi undang-undang Islam berkaitan dengan hal-hal keluarga, harta pusaka dan zakat. Jadi kemudian seterusnya selepas British kalah pula, datang pula Jepun, zaman pendudukan Jepun. Bila zaman pendudukan Jepun, Sultan menjadi ketua agama Islam dan ada istiadat Melayu di negeri masing-masing. Sama juga Sultan menjadi ketua agama Islam lah. Jadi kemudian waktu Jepun ni juga Jepun mewujudkan Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Jadi Jepun ni dia telah wujudkan satu Majlis Agama Islam lah, maksudnya satu macam persatuan lah, macam tu lah, Majlis Agama Islam, satu majlis lah, Majlis Agama Islam. Kemudian selepas meninggalkan Jepun, British kembali menjajah tanah Melayu. Okay, jadi kemudian berlaku Perang Dunia Kedua, Jepun kalah, jadi British menjajah semula tanah Melayu dan undang-undang Islam terus dilaksanakan walaupun konsentrasi atas silap berganti. Namun apabila negara mencapai kemerdekaan, undang-undang Islam terkukuh dan terbaca dalam perlembagaan persekutuan. Jadi sebab itulah kalau kamu tengok dalam perlembagaan dia ada pasal agama Islam tu ditulis sebagai agama rasmi di Malaysia. Jadi agama Islam sebagai agama rasmi lah, dan contoh Kristian tu agama lain pun masih dia masih boleh diamalkan lah ya, sebab agama Islam ni sebuah agama mengajar kita supaya hidup dalam keadaan aman-aman. Jadi agama lain pun boleh diamalkan. Jadi cumanya sebab agama Islam ni sejarah dia dari lama, dari zaman dahulu lagi lah. So jadi sultan-sultan setelah dia memeluk Islam telah menjadi satu agama yang rasmi lah pada zaman dahulu. Jadi agama Islam ni bukan waktu kita merdeka saja, tapi sebelum mereka sudah
agama Islam menjadi agama rasmi bagi sultan, bagi sultan ataupun kerajaan pada zaman dahulu lah. Okey, cepat jawab. Nyatakan peranan sultan pada zaman penjajahan British. Jadi peranan sultan pada penjajahan British macam apa tadi kita lihat ialah sultan ni sampai sekarang pun dia berfungsi sebagai ketua agama Islam. Ya. Apakah undang-undang Islam digunakan sepenuhnya semasa zaman penjajahan British? Okey, jadi mengapa undang-undang Islam tidak digunakan sepenuhnya masa zaman penjajahan British? Ini jawapan ni. Jadi pada waktu ni mungkinlah disebabkan oleh British, ianya British beragama Kristian. Jadi dia menghadkanlah undang-undang Islam tu undang-undang Islam tu dihadkan terhadap institusi kekeluargaan atau pusaka dan zakat. Sebab apa? Sebab dia Kristian. Kalau orang Kristian ni dia boleh, contoh perbezaan kalau dari segi undang-undang, dari segi agama pun orang Kristian dia boleh minum arak kan. Jadi orang Islam dia tak boleh minum arak. Jadi kat situ ada perbezaan. Jadi apabila British datang, dia menghadkanlah kepada agama Islam ni kepada berkaitan dengan undang-undang melibatkan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat. Jadi kita lihat pada muka surat seterusnya, iaitu agama Persekutuan Malaysia. Malaysia mempunyai identiti tersendiri dengan kewujudan pelbagai agama dan kepercayaan. Kepelbagaian ini menjadikan Malaysia kaya dengan adat, budaya dan warisan. Namun demikian, agama Islam ialah agama persekutuan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi yang ini kamu boleh baca lah. Ini nak cakap berkaitan dengan agama Persekutuan Malaysia. Jadi kat Malaysia ni bukan sahaja agama Islam, tapi ada kepelbagaian agama yang terdapat di dalam negara Malaysia. Dan yang paling penting sekali, kita hidup dalam keadaan aman dan damai disebabkan masyarakat kita mengamalkan nilai murni yang baik lah. Walaupun kita berbilang agama, kita kurang berlaku pergaduhan dan sebagainya, perbalahan yang teruk lah. Kalau kita lihat macam negara luar tu, contoh yang cikgu boleh ambil, kalau kita lihat baru-baru ni dekat kalau dululah peristiwa Ambon, kalau kamu cuba search peristiwa Ambon tu di Indonesia, berlaku pergaduhan antara Kristian dan Islam. Kemudian kamu boleh lihat Bosnia, kat Bosnia Herzegovina tu kan, sama juga pergaduhan melibatkan agama lah, penghapusan etnik Bosnia tu. Seterusnya kamu boleh lihat lagi lah, dekat France baru-baru ni ada perbalahan berkaitan dengan Islam dan Kristian. Jadi yang uniknya di Malaysia ni tidak berlaku perbalahan lah. Kita masih lagi boleh mengawal. Jadi adalah macam contoh ada pertelingkahan tu kan antara, tapi kita masih tidak lagi sampai ke tahap yang teruk lah, disebabkan rakyat Malaysia ni semua rakyat yang suka pada keamanan. Jadi kamu boleh baca dah pada muka surat ni berkaitan dengan agama Persekutuan Malaysia. Jadi selepas kamu baca, nanti cikgu akan bagi kuis, kamu cuba jawab lah apa yang telah kita belajar. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.